Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Wafi Misi. Hari ini saya dan 3 ahli kumpulan saya akan buat satu penerangan tentang golongan-golongan anti vaksin. Kita akan mencari tahu tentang apa mesej dan kebenaran yang mereka nak sampaikan kepada masyarakat di luar sana. Adakah ideologi yang mereka nak sampaikan ni benar dan tepat ataupun hanya sekadar hoax semata? Dan adakah ideologi yang mereka nak sampaikan ni mempunyai agenda-agenda yang tersembunyi? Dan akhir sekali kita akan mencari tahu tentang apa pendapat Islam tentang golongan anti vaksin. Pada permulaannya, golongan anti vaksin dah agak kurang mendapat perhatian daripada masyarakat. Mereka lebih gemar terlihat dalam media sosial seperti Facebook dan Twitter. Tetapi baru-baru ni mereka telah mendapat perhatian daripada pihak kerajaan sehingga keluar dalam kaca TV dan juga surat khabar. Malah pihak kerajaan turut mengkaji tindakan undang-undang untuk golongan anti vaksin yang menghasut masyarakat di luar sana untuk tidak mengambil vaksin. Kebenaran yang ingin disampaikan oleh golongan anti vaksin ini dia lebih bersifat kepada emosi dan bersifat kepada pendapat individu ataupun pendapat peribadi tersendiri dan kurang tepat dari segi fakta. Berdasarkan statement-statement yang dikeluarkan oleh golongan-golongan anti vaksin ni, kebanyakannya adalah merapu dan mengarut. Mereka berpendapat bahawa vaksin ini mempunyai chip dan boleh mengesan kedudukan dan pergerakan kita. Malah mereka juga mengatakan bahawa vaksin mRNA ini tidak halal kerana datang daripada negara China. Malah fakta seperti ini adalah tidak benar dan tidak tepat. Seperti yang kita sedia maklum, golongan anti vaksin dia lebih bersifat kepada keselamatan vaksin daripada keberkesanannya. Mereka lebih cenderung untuk tidak memilih vaksin yang mempunyai kesan sampingan yang banyak daripada kebaikan yang ada. Okey, untuk politik dan golongan anti vaksin, ada juga parti politik dan individu berkepentingan sengaja keluarkan pernyataan yang tidak benar dan tidak masuk akal, malah menghubung-kaitkan pengambilan vaksin dengan pengekalan kuasa kerajaan sedia ada. Dakwaan mengatakan orang politik mendapatkan vaksin untuk kawal rakyat. Golongan anti vaksin COVID-19 adalah ancaman kepada Malaysia kerana mampu merencatkan usaha kerajaan dalam menghentikan penularan COVID-19. Media sosial pusat penyebab utama golongan anti vaksin. Terdapat juga video yang mempersoalkan integriti pihak kerajaan dalam menangani masalah pandemik negara ini apabila terdapat berita seperti terdapat beberapa barisan hadapan untuk melawan COVID meninggal dunia beberapa hari selepas mendapatkan suntikan vaksin. Pihak kerajaan juga menjual keselamatan orang awam dan dijadikan bahan uji kaji ataupun pengganti tikus makmal. Maklumat-maklumat yang sahih dan tepat bagaimanapun lambat dikeluarkan dan tidak komprehensif. Masyarakat dalam negara kita turut memainkan peranan besar dalam masalah ini. Terdapat segelintir masyarakat yang menyokong idea ini dan terdapat juga segelintir masyarakat yang tidak bersetuju dengan pendapat golongan ini. Sebagai contoh, pada Februari 2021, seorang doktor telah memuat naik sebuah video tentang ketidakpastian terhadap vaksin Pfizer-BioNTech di laman Facebook beliau. Ia telah memberi impak yang amat besar dalam masyarakat kita. Sudah jelas lagi bersuluh, kekurangan ilmu kesihatan dan perubatan dalam kalangan rakyat Malaysia adalah punca kenapa masyarakat kita senang terpengaruh dengan berita yang tidak sahih dan palsu. Kekurangan maklumat yang tepat akan menjadi penolong masyarakat yang ragu-ragu dan takut untuk mengambil vaksin walaupun pihak perubatan negara telah menjelaskan dengan terperinci setiap vaksin yang sedia ada. Pandangan Islam terhadap golongan anti-vaksin. Penglibatan agama Islam dalam golongan anti-vaksin ini kebiasaannya berkaitan dengan isu halal dan haram vaksin. Menurut seorang pendakwa bebas Dr. Abdul Rahman A. Syukur, isu ini boleh diselesaikan dengan mengaplikasikan konsep istihalah dan istilah. Istihalah ialah proses semula jadi yang memberikan kesan perubahan hukum dari haram ke halal kerana berubah zatnya, iaitu bahan dari sumber yang haram yang telah berubah struktur kimia dan ciri fizikalnya kepada suatu unsur dan sifat yang lain, maka hukumnya adalah halal dan suci. Ini pandangan mazhab Hanafi dan dipersetujui oleh ulama terkemuka Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Wabah Al-Zuhairi. Konsep istilah pula ialah bahan haram yang sedikit bercampur dengan bahan yang suci berlipat kali ganda sehingga menghilangkan sifat dan ciri-ciri asal yang terkandung dalam bahan itu. Bahan berkenaan telah rosak sifat dan ciri asalnya walaupun zatnya masih kekal, seperti mencampurkan setitis arak ke dalam air. Istilah pula mempunyai kesan hukum sama seperti istihalah. Seterusnya tentang langkah-langkah pencegahan untuk golongan yang anti-vaksin ni. Sebenarnya, satu kajian untuk mengenakan tindakan undang-undang ke atas golongan anti-vaksin ni perlu dirangkalah. Dan Alhamdulillah,
sekarang memang dah ada undang-undang tersebut. Kalau kita tengok dalam media sosial dan juga laporan berita baru-baru ni, ada kerajaan dah mula nak berikan tindakan yang tegas dekat depa-depa ni yang menghasut orang supaya jangan ambil vaksin. Ini memang perlu tindakan tegas lah, sebab kalau dia tak nak ambil vaksin tak apalah, tapi jangan duk hasut orang lah. So dengan menghasut tu dia boleh mengurangkan usaha kerajaan dan usaha kita bersamalah untuk mewujudkan herd immunity dekat dalam negara kita ni untuk menentang COVID-19. Antara perkara lain yang pihak kerajaan lah terutamanya boleh lakukan untuk menyebarkan lagi maklumat tentang vaksin ni supaya golongan anti vaksin ni tak berjaya untuk mempengaruhi orang lain dengan memberi pendedahan yang lebih, ataupun orang kata kempen lah, kena buat kempen-kempen yang lebih berkesan lah untuk menerangkan tentang vaksin bagi COVID-19 ni. Jadi insyaAllah supaya kita sama-sama mendapat pendedahan dan juga maklumat yang berkesan dan betul tentang vaksin COVID-19. Secara kesimpulan dia, setiap individu berhak lah untuk mengambil ataupun tidak vaksin ni. Jadi bagi golongan anti vaksin, sebenarnya mereka juga berhak untuk mempertahankan idea dan juga pemikiran mereka dari segi ideologi dan pendirian mereka masing-masing, supaya kita tidak menghalang keputusan setengah individu itu untuk membuat sesuatu. Tapi biarlah ianya terbatas kepada undang-undang dan juga fahaman agama yang lebih kukuh lah tentang vaksin ni. Jadi untuk mengelakkan salah faham, kita perlu menyelesaikan kemusykilan tu. Jadi dengan itulah yang langkah-langkah yang dicadangkan tadi tu, komunikasi ataupun maklumat yang lebih berkesan tentang vaksin. Jadi akhir kata, pertamanya dapatkan maklumat yang tepat dan betul tentang vaksin, dan juga keduanya jangan mudah menghukum kepada golongan anti vaksin dan juga kepada golongan yang mengambil vaksin. Yang ketiganya, pastikan rujukan kita adalah tepat dan sumber yang sahih. Jadi kalau nak rujuk tentang Islam berkenaan dengan vaksin ni, dapatkan maklumat daripada sumber-sumber yang betul, seperti Majlis Fatwa, Makasid Syariah, dan juga fahami konsep vaksin ni dalam Islam dengan sebenar-benarnya seperti yang diterangkan oleh rakan-rakan saya tadi. Dan akhirnya, jangan menghasut, jangan mempengaruhi, pastikan semua tindakan kita berada dalam batas undang-undang dan juga hukum syariah. InsyaAllah sama-sama kita doakan COVID-19 ni dapat berakhir dan kita dapat meneruskan kehidupan kita seperti biasa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.